Assalamualaikum Malaysia, selamat datang ke podcast Atas Pagar. Ini podcast yang paling jujur dekat dunia. Ya, Nothing to hide. Nothing to hide. Yeah. Sama saya Pak An. Bersama saya Adi Burhan. Dan hari ini kita nak bicarakan, tadi previous episode 1, kita bincangkan pasal analisa Pak, analisa PRN. Yang mana aku rasa benda tu sebab kita bawa pada data sangat kot. Kita macam berat otak aku ni. Berat sikit kan. Kali ni kita sembang. Kita sembang biasa. Atas Pagar pun nak dengar pandangan kita berkenaan dengan pasca PRN. Apa yang akan berlaku selepas Pilihan Raya negeri yang ke-15 ni di 6 buah negeri. Kau rasa apa akan jadi? Apa yang aku nampak sekarang ni, buat masa ni PN tengah push untuk referendum. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, BN UMNO ni tengah push untuk jatuhkan presiden dia sendiri. Okay. Jadi mungkin first orang kata segmen ni kita bincang pasal tu je dulu. Okay. Pasal agenda UMNO BN ni terhadap presiden diorang. Kau rasa macam mana? Kalau tanya aku kerana ada pengalaman sikit lah duduk dalam sistem kan. Ya. Niat dan keinginan tu mungkin ada dan membesar ketika ini selepas PRN. Maksud dia membesar ni kiranya untuk menjatuhkan, bukanlah menjatuhkan. Orang kata nak segala hormatnya dipersilakan presiden. Orang kata they want a new leadership lah. Of course, because dia tengok bila PRN, PRU flop and what not. Tapi dari satu sudut politik, hujah di sebelah sana yang akan kata bahawa takkan nak salah presiden je. Anwar 20 tahun tak tukar pun. Ali boleh bertahan. Tapi dari satu sudut nak menurunkan presiden ni by system bukanlah terlalu mudah. Betul. Bukan terlalu mudah. Kerana dia adalah dia punya technical. Yalah, sebab kita pun tengok masa pemilihan UMNO baru ni pun dia sendiri yang mempertahankan presiden dan timbalan presiden UMNO untuk tidak dipertandingkan. Tapi yang lebih possible adalah kalau tanya aku lah, nasihat aku pada kawan-kawan yang ada dalam UMNO ini adalah untuk push bahawa 3 tahun mesti ada pertandingan. Tak boleh tangguh lagi. Maksud pertandingan parti depan ni tak boleh tangguh macam sebelum. Hari tu tangguh tak apa. Next 3 years ni tak boleh. Tak boleh lah. Kita dah tengok apa jadi kan. Itu yang keinginan ahli-ahli UMNO lah. So kalau tanya aku, lepas pasca PRN ni mungkin akan berlaku satu tindakan, reaction. Tapi sejauh mana reaction itu, kata KJ dengan Syaril dalam podcast dia, tak jadi apa. Tapi setidak-tidaknya rasanya orang di luar sana, layman atau rakyat, dia nak tengok ada reaction. Betul. Ada usaha. Kerana selagi mana tidak ada usaha, tidak ada reaction, aku tengok rakyat akan terhukum lah. Pak Presiden ni, kalau kita tengok baru-baru ni pun dia mengaku kekalahan ni disebabkan oleh dia. Dia tak nak turun-turun lagi ke? Sebab kita tahu bosku didesak turun, dia turun. Dia terus letak jawatan. Lagi terhormat kot. Sekarang ni kenapa Pak Presiden rasa dia tak nak letak jawatan? Sebab dia rasa mungkin pada pandangan dia lah, mungkin dia rasa satu UMNO hari ni perlu berada dengan Pakatan Harapan. So soal kedudukan UMNO dalam kerajaan hari ini, jika presiden berubah, mungkin akan berubah. Sebab new leader akan buat new narrative. Yang kedua dan yang kedua aku tengok Perdana Menteri hari ni pun Anwar Ibrahim pun dia pun tak nak, pada pandangan aku lah, kalau aku PM, aku pun tak nak ada berlaku perubahan dalam komponen parti kerajaan aku. Kalau berlaku, dia pun akan problem. Walaupun orang kata 30 ahli parlimen UMNO tak sokong PH pun, tak sokong Anwar pun, masih ada numbers. Tetapi dia kena ingat BN ni dia ada eco tau. Macam GPS, GRS, Sabah dan Sarawak ni akan dia ada eco. Dia ada eco dengan BN. So itu mungkin akan beri kesan. Tapi apa pun aku tengok sekarang ni, the most possible things to be done adalah untuk make sure 3 tahun dan tempoh 3 tahun ni pemilihan parti mesti dilakukan dan tidak ada pengecualian dalam kita. Presiden, timbalan tak bertandingkan ni, dia mesti bertandingkan daripada bawah sampai atas. Kalau macam Pak An duk cakap tadi kan, mesti dipertandingkan. To be fair lah, adakah Pak An rasa ada watak-watak lain yang boleh mencabar presiden tersebut disebabkan, to be fair, KJ memang dah terus ditendang keluar oleh parti, dibuang. Hishamuddin pun sama. Siapa yang boleh go into that top 2 leadership dalam UMNO sebenarnya? Korang rasa siapa? Korang rasa siapa? Sebab pada pandangan aku tak nampak. Because kita nampak, yalah, KJ pernah cuba untuk berlawan dengan Zahid. In fact Zahid kalah. KJ kalah, Zahid menang. Sekarang siapa? Dia dah buang orang yang lawan dia. Mungkin tengok lah, yang kalau ada apa waiting list pun yang ada Tok Mat.
Okey, Tok Mat. Johari Ghani. Datuk Jo, okey. Tok Johari Ghani. Selain tu naib presiden Khalid Nordin. Betul. Dan mungkin juga Menteri Besar Pahang. tapi itulah. Itulah kan. Okey, faham. Dia sebab because presiden UMNO ni, presiden ni Yeah. mana-mana parti pun dia ada satu kualiti aura yang mesti ada dengan dia. Tapi tak tahu. Okey, kau cakap sebelum ni dekat podcast yang episod 1 bahawasanya Sanusi ni hero Malaya. Siapa hero UMNO? Aku tengok sekarang Akmal lah. Akmal Ketua muda lah. Sebab aku tengok dia tengah dia walaupun dalam keadaan tekanan, because dia nampak membawa naratif orang muda sekarang ni, tapi dia keep konsisten. Sebab aku tengok baru-baru ni pemuda buat postmortem untuk PRN, dan itu pun tidak disenangi oleh beberapa pihak. Tapi kalau Akmal tak buat macam tu, tak buat tindakan begitu, so rakyat akan nampak UMNO ni tak ada reaction. Kita macam ni lah, Dip. Kalau kita accident, jatuh motor, orang akan tengok kita tau. Kalau kita bangun, Alhamdulillah selamat. Betul, Alhamdulillah selamat. Tapi kalau kita tak bangun-bangun, call ambulans. dan nadi dah tak ada, masa orang kata khalas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So bagi aku, kalau tanya aku siapa watak hero yang ada, kalau nak tanya banyak, tapi banyak dah. Dah jadi keluar sekejap, macam, keluar sekarang, betul. Keluar esok, keluar semalam kan. Atas pagar. Aku tengok Akmal lah. Tapi he's quite young. Betul, setuju. Nak pergi presiden. Betul, kalau dia nak climb towards the presidency punya level, tu Anwar je lah yang pernah buat kot. Yalah kot. Tapi adakah ada hero lain? Kau kena ingat, satu orang yang kita tak sebut, yang sekarang dia tak berada di dalam sistem juga dunia luar. Oh, dia ada kat dalam sistem? Dia tak dalam sistem sekarang, because dia dalam penjara. Oh, betul. Nampak? Itu pun kita jangan underestimate. Kita jangan underestimate, because aku tengok pengaruh bosku Najib Razak ni dalam UMNO dan orang Melayu lah agak kuat. Okey, saya nak buat satu teori lah. Kau buat Take it or leave it lah. Teori lah. Ini podcast banyak teori. Jangan pening Tapi podcast ni podcast yang sebenar. Tak ada yang benar, melainkan yang benar. Benar belaka. Betul. Okey, adakah sekiranya bosku mendapat pengampunan, which is kita memang tak boleh nafikan benda tu tak mustahil, boleh berlaku. Bosku beri sokongan kepada kerajaan sekarang, tetapi bosku tukar all of the leadership in UMNO. Bosku bersama dengan Anwar Ibrahim, dan a few years time bosku naik kembali sebagai Perdana Menteri. Untuk dia naik sebagai Perdana Menteri tu, aku rasa is a long way because satu, kalau being a leader, kalau kita baca buku 48 Laws of Power ni, you have to know when to stop and where you nak stop. Betul. So bagi aku tengok Datuk Najib ni, dia dah berada kat peak. Mungkin dia punya interest sekarang ni adalah to revive balik UMNO lah. Tapi untuk menjadi Perdana Menteri, aku rasa dia seorang yang tak tahu lah, aku rasa dia akan support next generation aku. Kalau next after Anwar, mungkin in the list siapa? Mungkin tak tahu lah. Yang keluar sekejap, keluar sekarang, keluar esok, kita tak tahu. Itu kita bincang dalam second segment, sebab itu pun isu yang besar. Yes. Kita nak cerita. Tapi logik dan possible kalau bosku keluar dan mungkin kembali menjadi Presiden UMNO. Logik. Tak tahu. Logik. Make sense. Sebab keahliannya tak tergantung. Tak tergantung lah. Cuma jawatan dia sebagai MP sahajalah, tidak boleh bertanding. Itu sahajalah. Okey, kita dah cakap pasal hero yang boleh menggantikan Pak Presiden sekarang. Okey. Dan nak tanya juga, make sense tak sekiranya yang berada di luar sistem sekarang, Isham, KJ, Syahril, masuk semula ke dalam sistem ini untuk mengubah UMNO? Keluar sekejap dia jadi kembali segera. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab apa yang kita tahu, mereka tak pernah buat rayuan terhadap For now lah, because dia ego, kita kena akui dia ego towards the president lah. Ni yang kata personal war lah. Tapi pada pandangan aku rasa KJ dengan Syahril ni pun dia masih ada that sentiment dalam diri dia, bahawa dia tahu UMNO ni dia ada strong fundamental base lah. It's just that sekarang ni UMNO tak ada storytelling. Dia tak ada skrip. Dia tak ada scripting yang bagus kan. So orang macam KJ ni yang ada scripting. Bila dia tengok ada pengarah ni nak buat cerita-cerita yang tak ada skrip, yang tak best, so dia tak pilih skrip tu untuk dia berlakon. So aku tengok kalau berlaku perubahan dalam UMNO, mungkin 2-3 orang yang ni mungkin akan kembali dalam sistem.
Dan aku rasa usaha tu masih ada sekarang. Betul. Okey, sekarang kita dah kupas dua perkara pasal UMNO ni sahaja. Pertamanya adalah hero. Siapa yang nak bawa, siapa yang boleh macam hero Malaya macam Sanusi. Yang keduanya adalah perkara yang kita sebutkan tadilah, which is kemungkinan siapa yang boleh menggantikannya. Dan yang ketiga kita nak sentuh pasal UMNO ni adalah adakah dengan perubahan leadership tersebut dia boleh kalih balik undi yang mana yang dah pergi kepada PAS PN. Sebab kita tahu PAS PN ni sekali dia memasuki ke dalam minda seseorang kan, jadi zikir. Jadi walak dia tu, sebab tu dia panggil kan. Walak dia tu memang kita tak boleh lawan lah. Jadi adakah orang muda pun ada dia punya peranan juga ke? Aku rasa possible. Sebab kalau kita tengok balik, bosku tumbang 2018. Betul. Tapi 2020, 2021 kita ada pilihan raya negeri. Ya. Kita ada Johor dan Melaka. Johor dan Melaka. Kita ada pilihan raya kecil. Betul. Dan pada masa tu walaupun bosku dia punya badan ni dilempar dengan pelbagai tuduhan di mahkamah, kes mahkamah masa dia. tu belum dipenjarakan lagi, masa betul. Belum dipenjarakan. Tapi ketika dia walaupun dia ada banyak pertuduhan, tapi bila dia kempen, kita tengok ada penerimaan dalam kalangan rakyat tau. Sebab mungkin atas jasa-jasa dia lah. So aku tengok kalaupun berlaku bosku kembali ke arena pentas politik ni, aku rasa ada possibility, high possibility, khususnya bagi pengundi-pengundi Melayu dan orang Cina. Kerana orang Cina pun sebenarnya banyak sayang bosku. Aku tengok dekat Tanjung Piai contoh, PRK dulu. So bosku punya wave yang mengubah pengundi Cina. Di Johor dan Melaka pun sama. So isu dia sekarang ni adalah dalam UMNO yang tinggal hari ni, tidak ada orang yang boleh pull the crowd. Okey, tapi mungkin aku rasa aku back to differ kot dengan apa reasoning kau bosku turun ke Melaka, Johor apa semua. Sebab kita tahu Melaka dengan Johor ni penerimaan dia terhadap parti-parti lain dia susah sikit. Dia terlalu konservatif. Kita tahu Johor track record macam mana Melaka. Mungkin disebabkan konservatism Melayu yang sokong UMNO dekat Melaka dengan Johor ni kuat. Itu sahaja sebenarnya menjadi penyebab menangnya BN sebab waktu itu. Masa tu di Melaka yang menjadi Ketua Menteri adalah daripada PH. Betul. Bersatu. Di Johor pun Osman Sapian daripada PH. Dan berlaku perubahan. Cuma aku nampak masa tu yang plus point kepada UMNO dan BN adalah ketika itu bosku ada. Yang kedua, aku tengok sebab kita dalam pembangkang. BN UMNO dalam pembangkang. So siapa yang duduk sebagai anti-establishment, dia akan ada kelebihan to ride the wave. Ya. Faham. Macam Anwar sekarang ni pun dalam PMX pun, PH, dia tak ada kelebihan yang dia ada dulu. Kalau dia sekarang ni dalam pembangkang dan kata Perdana Menteri itu adalah Haji Hadi contoh, aku rasa wave sekarang ni adalah bersama PH. Bersama PH lah. Dan kegagalan okeylah, sebab kita dah tahu kenapa Presiden UMNO sekarang tidak dipertandingkan apa semua. Adakah faktor Pak Presiden ni? Kau tanya Pak Presiden je. Tak, sebab kita segmen ni pasal Pak Presiden. Bukan. Pak Presiden ni dia nampak lebih kepada watak seperti Mahathir dulu dalam UMNO. Pak Presiden dia dah jadi macam okey aku tak suka dia, aku buang. Itu yang terjadi pada KJ Hisham. Sometimes kalau eranya betul, sometimes leadership macam ni diperlukan. Jadi sebab itu spotlight dia tu segmen pertama ni Pak Presiden. Sebabkan adakah datangnya kembali Mahathir punya aura tu masuk kat dalam Zahid? Aku rasa ni kita teori jugalah. Aku rasa yang membentuk karakter Zahid hari ni adalah pengalaman dia ketika bersama Mahathir. So aku ingat zaman dia ketua pemuda dulu, dia pernah nak di ICA kan? Ya betul. Dan kemudiannya dia pernah yalah masa tu dia dengan dia follow PMX kan? Follow PMX kan. Dan masa tu ramai daripada kalangan pemimpin UMNO yang di ICA kan, yang di-charge, didakwa di mahkamah, dipenjara kan, kerana tidak sehaluan dengan Mahathir. Mungkin kerana faktor-faktor historical ini yang menyebabkan karakter dia tu terbina menjadi seperti seorang Mahathir. Seperti seorang Mahathir. Because dia rasa I have to be very protective, because kalau aku tak protect, I'm going to be attacked by the opponent. So dalam opponent sekarang ni pula, opponent yang paling legendary which is the Mahathir and the clan. So aku rasa itu mungkin membina karakter seorang Pak Presiden. Datuk Zahid hari ni kan. Okey, rasanya Pak Presiden kau ni.
Banyak sangat rekod cakap pasal Pak Presiden. Okay. Kita masuk ke second segment. Second segment, kita tadi dah touch pasal PMX. Okay. Which is ini pandangan aku lah Pak An. PHBN sekarang ni bukan satu kerajaan yang kita nak pun. Tetapi kita tak nampak sesiapa pembangkang yang mampu menggantikan PHBN untuk menjadi satu kerajaan yang bagus. Betul. Disebabkan PN pun bukan satu kerajaan yang bagus. Oleh kerana macam kau cakap agak tadi Pak An, kalau kau sebagai pembangkang kau ride the wave, kau boleh gunakan narrative sebagainya. Itu yang PN buat. Tetapi beza pembangkang PH sebagai pembangkang adalah mereka datang dengan data dan juga benda-benda yang berfakta. Full of facts. Dan PN sekarang ni bawa satu naratif yang sangat orang kata tidak diterima oleh middle dan upper class lah. Okay. Soalan dia adalah PH ni, apa yang PHBN perlu buat untuk menang undi luar bandar balik? Satu, PMX, PH kena bantu untuk mengukuhkan UMNO. Tapi okay, untuk mengukuhkan UMNO, maksud kau sekarang ni kita boleh bantu untuk menang luar bandar juga macam tu? Dia kena kukuhkan UMNO kerana supaya UMNO dapat kembali dapatkan semula fixed deposit dia, which is pengundi simpanan dia. Yang ini menyebabkan pengundi simpanan UMNO ni tak menyokong PMX. Sebab gayalah 20-30 tahun. Anwar betul. ni itu, Anwar ni DAP ni. So akhirnya ahli-ahli UMNO yang boleh terima hari ni pemimpin je. Ahli UMNO dia tak terima lagi. Betul. So sekarang ni macam mana PMX dan jentera kerajaan Madani hari ni dapat membantu UMNO untuk memulihkan kembali persepsi mereka terhadap UMNO Anwar Ibrahim yang dibina begitu lama ni. Zaman tu Mahathir lah. So itu satu. Yang kedua, aku tengok UMNO kena balik. Ni peranan UMNO sebab dalam coalition PH ni UMNO the only party yang orang kata menjuarai Melayu lah, yang memayungi Melayu. Amanah tak betul besar. PKR agak campuran. Betul. DAP pun campuran tapi more to Chinese. Kalau UMNO kena kembali kepada back to square one, kembali kepada dia punya main stronghold. Stronghold dia adalah Malay. Hari ni soal aku simple. Berapa banyak aku nak tanya kawan-kawan yang masih dalam UMNO ini, berapa banyak 191 bahagian yang ada dalam UMNO ini yang buka gelanggang silat? Tak ada. Aku tengok gelanggang silat ni banyak dengan PN. Aku tengok konten-konten silat semua banyak dengan grup PN. Dan berapa banyak hari ni UMNO menjuarai isu-isu domestic economy di luar bandar. Okey, faham? Itu antara benda yang aku rasa, benda-benda yang kau rungkaikan tadi tu, aku pun kita kena balik kepada Pak Presiden lah Pak An. Sorry lah, bukan aku minat sangat kat dia. Tapi banyak benda yang kita nak kena kupas pasal dia. Ni, tahu. Jangan, hanya Anwar yang tak ada. Okey, Pak Presiden ni dekat sini, dia telah diberikan satu jawatan menteri. Which is dia Kepala Perdana Menteri, merangkap menteri luar bandar, luar wilayah. Which is kalau desa dan luar wilayah, betul. Kalau engkau sebagai seorang menteri desa dan luar wilayah apa semua ini, itulah sebenarnya stronghold UMNO BN. The problem is apakah aku tak nafi Datuk Zahid ni dia jadi menteri, dia memang perform. Itu aku tak nafi. Zaman KDN pun, even zaman dia di Kementerian Luar Bandar sekarang ni pun MRSM dah jadi MRSM Ulul Albab. Dah kembali MRSM Tahfiz dan sebagainya. Dan dia ni pun banyak didokong oleh kumpulan-kumpulan tabligh juga. Kumpulan-kumpulan yang banyak dengan Yayasan Akabudi yang banyak dengan dakwah-dakwah ni. Itu Zahid memang power bab tu. Cuma adakah segala gerak kerja kerajaan di bawah Kementerian Datuk Zahid ini dapat ditranslate oleh dalam mata rakyat sebagai satu usaha seorang pemimpin UMNO? Atau usaha ataupun orang kata dasar dan bantuan daripada UMNO? Kalau tanya aku, yang ada pada mata rakyat hari ni adalah siapa jadi kerajaan pun dia kena buat. Ya, betul lah. So itu yang kill tau. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tak semestinya seorang itu, contoh kau jadi menteri. Kau ada kau punya your idea, your policy, your brain kan. Kalau aku jadi menteri, aku ada brain aku ada fokus aku. So yang menjadi masalah adalah perspektif rakyat kepada current politik. Jadi siapa jadi kerajaan pun dia tetap kena buat. Maksud dia sekarang PHBN ni dia menggalah satu tanggungjawab yang besar. Itu kita tahu. Lepas tu kita nak tahu juga, kita dah banyak cakap pasal UMNO, kita nak cakap pasal PH sekarang ni. Adakah formula yang diorang gunakan ni, adakah resepi bersama dengan BN ni
satu resipi yang akan berhasil. Pada pandangan aku, dia akan berhasil tapi bukan waktu sekarang. Yes. Dan dia menjadikan 50-50 tahu Pak An. Sebab kita tak tahu apa the next leadership of UMNO akan buat dengan dis kerajaan perpaduan. Kalau katakan the next leadership of UMNO ni okey untuk bersama dengan kerajaan perpaduan, aku rasa it will be a good government for the next 10 to 15 years lah. Disebabkan diorang ni memang dah ada base yang kuat. Diorang ni pandai main naratif, tahu macam mana untuk berada di dalam kerajaan. Tak seperti Perikatan Nasional. Mereka memang pandai main naratif, tetapi mereka tak tahu macam mana untuk menjadi satu kerajaan yang bagus. Good governance tu memang tak lah. Aku tengok dia this coalition yang ada hari ni is the best. The best, betul. Because inilah wajah Malaysia yang sebenar. Betul. Yang dipimpin oleh seorang Melayu Islam, which is Anwar Ibrahim and what not. Dan didukung oleh pelbagai bangsa. Dan aku tak boleh bayang kalau UMNO duduk dengan PN. Sebab tak logik kalau kerajaan kita ni very one-sided. Yes, very right wing, very conservative. Right wing. Kita kena mesti balance, kena cuba bawa ke tengah juga, kan? Mesti cuba bawa ke tengah. Dan yang kedua aku tengok dari sudut politiknya pun, UMNO adalah parti yang lama. Jadi dia masih konvensional dalam banyak-banyak approach dia. Dan PH tidak. PH adalah sebuah parti yang agak ke depan dari sudut approach. Betul. Because dia pembangkang lama kan. Kalau kita tengok hari ni di media sosial pun yang boleh mengimbangi PN adalah PH, bukan BN. Okey, itu aku tak setuju kot. Sebab yang mengimbangi adalah PH hanya di Twitter. Di Twitter. Bak kata KJ. Tapi setidak-tidaknya Twitter darul PH. Setidak-tidaknya 3 hari nak mengundi kita nampaklah lagu Keranamu, Keranamu, BMX, betul, kan? betul. Tapi kalau tak ada itu, lagi hauk. Maksudnya lagilah kalau kita nak mengharapkan naratif daripada UMNO, aku tak rasa ada naratif. Tapi kerajaan perpaduan ni dia tak pandai bawa naratif lah sebenarnya. Why? Dia tak ada satu benda, takkan nak hero-nya PMX kan. Okey, tak apa, hero-nya PMX. But what is the narrative? Maksud dia penerangan kepada kerajaan punya. Itu kena marah Jcom. Mycom lah sekarang. Mycom lecturer kita dekat UKM. Okey, itu satu. Tak ke merasakan sebenarnya Stratcom kerajaan perpaduan, tak kisahlah daripada UMNO ke Harapan pun gagal juga. Kan? Dan apa yang kita nak kupas juga pasal PH ni, tadi kita dah pasal UMNO, sebenarnya PH juga akan mengalami krisis kepimpinan. Betul. Kita tak payah petik parti lain, kita petik hanya PKR, keadilan. Which is what will happen next? Sekiranya PMX bukan lagi Presiden Keadilan dan bukan lagi seorang Perdana Menteri, siapa yang akan mengikat Amanah dan DAP untuk berada terus dalam Harapan? Betul. Sebab kita nampak, kita rungkai sikit Keadilan punya struktur organisasi. Kau lagi expert bab ni. Keadilan Perdana Menteri, Presiden Parti Anwar Ibrahim, Timbalan Presiden Rafizi Ramli. Naib Presiden Kanan Amiruddin Syari. Dia ada 4 naib presiden, which is ada yang latihkan. Amiruddin Syari, Nik Nazmi, Aminuddin Negeri Sembilan, Nurul Izzah. Ada lagi 2 lantikan. Dan kita tengok sekarang ini semuanya muda yang berada di naib presiden. Dan timbalan presiden adalah Rafizi Ramli. Kita dengar podcast Khairi dan juga Syaril keluar sekejap macam mana dia interview Azmin. Azmin nak offer untuk bertanding sebagai presiden. Anwar memang tak boleh lah tengok. Kenapa kau nak cabar aku? Itu menyebabkan dia terus di stuck kat situ. Apa berlaku Pak Ais? Sekiranya PH tidak lagi boleh dicantumkan oleh seorang yang bernama Anwar Ibrahim. Kita kata once era Anwar habis Habis. Aku rasa politik akan bergerak, which akan berlaku satu merging. Akan berlaku satu proses of merging. The issue is merging antara siapa dan siapa. Betul. Dalam keadaan sekarang ni aku tengok yang cuba diatur adalah merging antara UMNO dan PKR. Ya, betul. Nampak? So aku tengok to pull back the talent. Maksudnya talent yang, sebab dalam PKR ni pun kawan-kawan kita lah. Adam kawan kita, Kamil semua kawan kita. Mereka ni yang duduk dalam PKR ni pun, mereka sebenarnya masih mempunyai fikrah pemikiran yang lebih kurang. Dia orang still nationalist. Ya, betul. Agak centric. Tidak terlalu right, tidak terlalu left. Betul. So mereka masih ada itu. Yes. Dan aku tengok yang memisahkan mereka ni adalah kerana perang Uhud dulu. Satu ketika dulu. Betul. Perang 98 antara Anwar dan Mahdi. So bila dah pecah, divided, now setelah after 20-30 years ni adalah proses untuk mereka panggil amalgamation. Yes.
pelan amalgamasi, iaitu untuk Penggabungan mencantumkan cantumkan semula. kembali semula. Dan kumpulan yang duduk dalam PN ni, yang duduk dengan bersatu daripada UMNO Lompat Bersatu, mereka tak nak Pelan ni berjaya. Mereka nak UMNO amalgamation dengan PN. Okay, bersatulah. Dengan bersatu dan PAS. So itu dia punya naratif. Cuma aku tengok more possible after era Anwar akan ada talent-talent, contoh mungkin gandingan KJ, Rafizi. Maksud dia antara gabungan lah. Yes. Sebab tu kau cakap perpaduan ini adalah way future lah. This is long way punya. Long way ni lah. punya. Okay, faham. Tapi yelah, kita kena tahu apabila Rafizi naik, itu akan menjadi satu isu juga. Sebab PKR. Dan PKR akan tahulah kan. Dan PKR mungkin ada naratif dia yang kalau Rafizi naik, okay, PKR akan bergerak bersendirian tanpa Pakatan Harapan. Mungkin. Itu adalah satu mesej yang agak besar. Tapi kena tengok juga. Sebab antara komponen dalam Pakatan Harapan, the outstanding performance yang ada adalah DAP. DAP, ya betul. Dan tengok Anthony Loke punya gaya bahasa badan hari ini. Anthony Loke sedang selesa dan cuba menyelesakan DAP punya cara politik dengan the current one. Ya. Sebab tu aku tengok Lim Guan El, Lim Kit Siang, P. Ramasamy, semua ni dah mula diketepikan. Betul. Yang agak ekstrim dulu dah mula diketepikan. So bermaksud DAP now are shifting their mood from very guerrilla ni, dan aku setuju untuk petik daripada situ. Okey Pak An, kita petik juga apa yang Ong Kiam Ming cakap dalam Keluar Sekejap. Okey, yang mana dalam PRN yang baru-baru ni PAS, okey DAP dulu lah. DAP dan PAS unggul, menang kerusi-kerusi mereka. Kita tahu DAP ni ke mana, kita tahu PAS ni ke mana. Kiam Ming cakap perlu ada satu sentrik parti yang cantumkan kedua-duanya ni sekali. Aku rasa adakah gabungan antara keadilan dan UMNO ni mampu mencantumkan, aku rasa sentrik ni? Inilah jalan dia. This is the way. This is the way. This is the way. This is the way. Mana? Faham? Sebab kalau kita tengok sejarah kenapa DAP tak boleh bila PAS duduk dengan DAP dia pecah. Bersatu duduk dengan DAP dia pecah. Why? Because ketika itu DAP punya game, dia punya orang kata apa, gameplay dia adalah gameplay yang meletakkan kita disuppress, kita ditekan, politik fear mongering. Betul. Tetapi setelah Anthony Loke naik, aku tengok DAP dah mula shift the mood. So DAP akan mula mencari siapa tokoh Melayu yang boleh menyatukan semuanya. Faham? Yes. Sebab that's why terkejut juga kita. Anthony Loke boleh keluar statement yang mempertahankan perlembagaan, perkara 153, kedudukan orang Melayu. Tok Mat Maslan pun memang sokong pasal benda tu kan. Cakap DAP sekarang lagi taat perlembagaan, betul. So aku tengok nak tak nak they are shifting the mood into this narrative. Okay, yang terakhir dalam segmen ni kita nak kupaskan pasal green wave, gelombang hijau. Yang mana kita dah cerita pasal future this kerajaan perpaduan, which is aku rasa memang this is the way lah untuk Malaysia move forward after 60 years merdeka apa semua. Inilah cara dia untuk kita move forward. Tetapi PN ni sampai bila diorang nak guna naratif Melayu Islam, gelombang hijau, referendum untuk diorang terus relevan? Sampai pemimpin-pemimpin yang totok, yang masih bermain dengan politik yang fear mongering ni habis. Aku ambil contoh kalau cerita pasal Tumbang Zahid sebelum ni, tukar Tok Zahid ni, UMNO dah tukar presiden berapa kali. Ya betul. Tapi kalau tanya kita ni, PAS berapa lama tu? Haji Hadi tu aku tengok dah berjalan pun tak larat lah. Amanat dia lagi lama daripada orang kata kerajaan yang sekarang tengah. So aku tengok once era Haji Hadi habis, so aku tengok kumpulan-kumpulan baru dalam PAS hari ni, macam Samsuri, macam Sanusi. Ini pun grup lain-lain tau. Ini grup lain tau. Dia tembung kat dalam ni. Syahid Sulaiman, ini grup lain. So mereka ni nampak lebih bermain, lebih menjejaki politik reality, which is politik policy. PAS ni dia lama tinggal politik policy. So politik dia everything very based on agama. Dan bila kau cakap pasal polisi, orang-orang yang dah ada polisi, rangka polisi kat dalam PAS, orang yang betul profesional dalam PAS, semuanya ke dalam amanah dah sekarang. Tapi kita memang nampak PAS sekarang ni is pure Melayu Islam, tanpa ada polisi atau sebarang.
geng-geng ataupun yang mana? successor kepada Tuan Guru Ni Aziz, okey. Ni Abdul, Okey. Ni Ammar Okey. dan Seangkatan-seangkatan the dengannya. school mereka Okey. ni yang telah dikadir oleh mereka ni pun hari ni sedang memahati Oh, betul. dan menunggu perubahan besar dalam PAS. Tidak diberi peluang kat dalam Yes, PAS. yes. Ya, betul. So aku tengok yalah mungkin sehingga menuju ke PRU16 jika berlaku perubahan dalam tampuk kepimpinan PAS, Okey. mungkin akan berlaku new paradigm in politik negara kita. Ya, sebab Dan kita mungkin masa tu Okey. PMX akan lagi kuat. betul. Sebab kan PMX dia cuba pujuk. Apa kita nampak dia pergi ke Kelantan, dia pergi ke Kedah. Dia tak pernah maki pun PAS. Ya. Dia cuba pujuk betul. kepimpinan ni. Dia pergi Terengganu kan. Walaupun Terengganu tak nak jumpa dia cuba untuk pujuk untuk dapatkan look, let's work together. Kan? Janganlah jadi macam ni. Dan sebenarnya dah nampak PAS pun dah terbahagi kepada 2, 3 kan. Tuan Ibrahim ke mana, Haji Hadi dah ke mana, Sanusi pun ke mana. Jadi ada banyak kepala sekarang ni. Dan ada yang bersetuju. Sanusi lepas angkat sumpah dia cakap sekarang tiba masanya untuk lebih bekerja keras dengan kerajaan persekutuan. Itu satu message. Walaupun di Hero Malaya, kalau PMX bila tarik Hero Malaya ni, that's it. End game for PN. Betul. Dan kita tahu yang mana PAS ni menumpang bersatu disebabkan duit je. Mereka kewangan. Selama ni kewangan je. Mereka selama ni dengan tabung Milo Sebagai orang Kelantan memang saya kena akui betul. Kempen pilihan raya dia orang, duit-duit dia orang memang datang daripada tabung Milo tersebut. Betul. Dan apabila dia orang dah nampak bersatu ini tidak function, tidak membantu pun, rasanya ada kot yang akan dia akan tinggal. Sekarang dia boleh pakai, dia pakai betul. Sampai masa dia akan tinggal. Betul. Tapi apabila pucuk kepimpinan atas tu turun, yang baru naik, mungkin itu satu era yang baru untuk Malaysia. Dan aku tengok bukan tu saja. Jika berlaku perubahan dalam tampuk kepimpinan bersatu dalam tempoh setahun 2 tahun ni, pun akan berlaku perubahan dalam coalition. Antara grup kita pecah sikit lah. Antara grup yang dipanggil sebagai pure bersatu. Maksudnya yang duduk dengan bersatu daripada zaman tertubuhnya bersatu. Dan kumpulan yang lompat daripada parti lain masuk bersatu. Azmi lompat. Hamzah Azhari lompat. Ni grup-grup yang sedang menguasai bersatu hari ni. Ya betul. Bersatu pun berpecah juga. It's just that hari ni mereka dapat menang pilihan raya atas sebab sentimen awam. Tapi kalau kita based on kekuatan parti, actually they are facing a quite trouble lah. Quite trouble, betul. Quite trouble. Dan yang kedua, macam bersatu dia tak ada akombi, tak ada bahagian banyak sangat. Betul. So dia punya financial kan fokus kepada kempen-kempen yang baru ni. Betul. Ads and whatnot. Dan itu yang PAS nak daripada bersatu. PAS nak daripada bersatu, betul. Mereka ada akar umbi, bersatu ada duit. Gerakan pula hidup segan mati tak mahu. Gerakan ni Dominic Lau pun kalah di Pulau Pinang, presiden gerakan sendiri. Dan saya rasakan sebenarnya PN ni tak boleh kita kesimpulkan satu parti yang berbilang kaum. Dia tidak datang dengan suara berbilang kaum. Dia hanya semata-mata berpandukan Green Wave, Melayu Islam yang mana ialah dunia pun berlaku benda tu sekarang kan. So rasanya untuk episod ini itu sahaja. Santai-santai kita pun banyak benda kita perlu kupas. Adik cerita pasal benda ni. Allah. Sepanas pula. Panas nak lagi masuk gear 6 next episode. Next episode Okey. Untuk 2 episod yang kita record sekarang ni, kita bercerita pasal pasca PRN ke-15 dan juga analisa-analisa. InsyaAllah jangan lupa untuk follow kami di Spotify, follow kami di YouTube, subscribe, follow kami di Instagram, TikTok, like. Dan sekiranya ada komen, ada apa yang cadangan, topik apa nak kupas, topik yang nak dikupas next episode, komen. Do comment, give us your support. InsyaAllah kita akan terus memberikan input-input yang terbaik untuk korang di atas pagar. Sekian. Assalamualaikum.